Kek TV KPM. Untuk kali ini kita akan buat yang pertama kita akan buat baja organik berasaskan sayuran. Sayuran hijau Okey. Jadi menarik kita juga. akan Boleh kita mulakan? Boleh kita mulakan Okey, silakan. Okey, kita akan tengok tajuk fermented plant juices ataupun jus pemeraman sayuran ataupun tanaman lah. Okey, alat dan bahan-bahan yang perlu kita ada yang pertama adalah tumbuhan hijau lah. Sayuran berdaun lah. Kangkung saya pilih sebab apa Iman Sebab kangkung adalah yang paling cepat berdasarkan pengalaman lah, paling cepat dia terurai dan menghasilkan baja dengan baik lah. Jadi hari ni saya bawa kangkung lah. Kangkung jauh saya bawa. Okey, seterusnya adalah gula merah. Okey, gula merah kita ikut keperluan lah. Sebab nisbah dia adalah 1:1. Kalau 500 gram sayuran, jadi 500 gram juga gula merah. Okey, gula merah bukan gula biasa, gula perang atau gula ni sebab gula merah. Nanti saya akan terangkanlah gula merah ni apa khasiat dia dan kenapa kita pakai gula merah. Okey, sebentar lagi saya akan terangkan. Baik, cikgu. Okey, yang kedua adalah ketas putih. Ketas A4 je. Ketas A4 biasa je. Okey, gelang getah. Gelang getah untuk kita ikatlah di akhir nanti. Okey, kemudian pisau dan papan pemotong. Itu saja. Ini ringkas sajalah. Main di rumah pun kita boleh buat untuk hasilkan baju organik kita sendiri. Baik, cikgu. Okey, yang pertama, langkah yang pertama, kita sediakan bahan-bahan dulu lah. Sediakan bahan, lepas tu kita potong lah, kita ambil sayur. Aiman, pada hari ni saya buat dulu Silakan, cikgu. Boleh, nanti selepas ni saya nak uji Aiman untuk hasilkan baju Aiman sendiri. Boleh? Oh, boleh, cikgu. Okey. Okey, saya potong. Dia selain kangkung pun boleh juga, cikgu Tapi kangkung ni dia lebih cepat lah. Kangkung dia lebih cepat. Dan dia ada dia punya ni sendirilah. Dia punya cakap nutrien dia sendirilah. Banding sayuran hijau lain lah. Sayuran hijau lain pun boleh, tak ada masalah. Jadi kita jangan potong, tak boleh potong besar lah. Sebab apa? Sebab tak takut lambat Biasanya kalau kita tengok tu 5 cm. 5 cm ke 6 cm tu yang paling sesuai lah. Okey, kalau dia besar sangat pun, panjang sangat pun nanti dia akan Okey, kita akan timbang dulu. Saya potong dulu Okey, berapa berat tu, cikgu? Jadi sukatan dia Okey, ada terpulang pada kita macam saya cakap tadi. Kalau 500 gram kangkung, jadi gula merah pun kita buat 500 gram juga lah. Seimbang lah juga Jadi dia 1:1. Okey, baik. Setakat ni baru 40 gram. Baru 40 gram. Jadi kangkung je lah. Nampak je besar tapi ringan. Ringan saja. Okey, selain daripada kangkung, apa lagi sayuran yang boleh kita gunakan? Kita boleh lobak. Sayuran berdaun. Berdaun. Okey. Okey, lobak bukan kategori berdaun walaupun dia ada daun. Okey, sawi, bayam merah. Kita boleh gunakan mana-mana ni sayuran hijau. Okey, sebab sayuran hijau ni dia tinggi nitrogen. Jadi nitrogen ni adalah untuk daun lah. Untuk pembesaran daun. Itu sebab daun hijau. Jadi kalau kita tanam pun kita tahu apa yang kurang pada tanaman kita. Okey. Seterusnya. Okey, 157 gram, 160 lebih kurang 160 gram saya punya ni. Okey. Jadi gula merah saya pun lebih kurang. Kita punya gula merah pun sama berat juga sama berat. Kita gunakan sama berat lah. Okey, baik. Gula merah juga Gula jadi merah. khasiat di sebalik gula merah tu kot. Okey, gula merah. Sebab apa kita guna gula merah Gula merah dia betul. Yang cakap tadi dia tinggi nutrien dia, khasiat dia berbanding gula putih lah. Itu sebab kita guna gula merah. Okey, baik, cikgu. Okey. Kita akan timbang gula merah. Kita timbang dulu. Okey, baik. Orang kata bukan setakat makanan je kena bawa gula. Baja pun ada gula dia. Betul. Baja dia memang kita perlukan gula sebab proses-proses penapaian tu pemeraman tu biasa kita gunakan gula. Okey, baik, cikgu. Maknanya barang-barang ni pun kita boleh dapat di rumah kita, cikgu kan? Boleh, betul. Kita boleh gunakan. Kadang-kadang ada juga kilang yang dia buang gula-gula merah ni sebab dia dah di reject macam itulah lebih kurang Jadi kita boleh ambil lebihan tu kita boleh ambil dan kita boleh gunakan lah. Okey, cikgu, cukup dah, cikgu? Dah cukup Saya penting lebih kurang kangkung tadi lah. Jadi kita akan gaulkan.
Cikgu, kita akan masukkan ke dalam bekas tu lah. Okey, kita bekas kita gaulkan lah. Baik. Ada berbagai cara sebenarnya. Ada cara dia melapiskan. Contoh kita letak gula dulu, sayur dulu. Gula, sayur, gula. Lapis-lapis. Secara berlapis lah. Okey, tapi yang ni saya nak tunjukkan kaedah yang ni lah, yang lain lah. Ni kita gaul. Gaul tak perlu sebati lah, bukan macam kita masak Aiman Sedap pula tengok sayur tu, cikgu. Okey. Baiklah. Ni boleh dimakan, tak ada masalah. Cuma dia sebenarnya ialah tujuan kita untuk menghasilkan baju lah. Kalau dia blend je, cikgu, tak boleh, cikgu? Blend Dia terlampau hancur mungkin, kan? nanti dia punya proses perebutan dia tu cepat sangat. Oh, baik, cikgu. Nanti dia tak boleh hasilkan nutrien yang diperlukan lah. Okey. Okey, cikgu, kita saya dah ni lah Kita gaul. Okey, dah gaul. Kita akan masukkan je. Baik. Aha. Hanya Okey. kita nak cari bekas bertutup ke, cikgu? Ya. Oh. Betul. Nanti kita akan tutup dengan kertas putih lah. Kertas putih dan juga jangan tutup rapat lah kalau boleh. Oh, jangan tutup rapat. Jangan tutup rapat. Okey, sekarang kita dah di nombor 3 gaulkan dah gaul, dah masukkan nombor 4 dah masukkan. Dah masukkan dalam bekas. Okey, ni contohlah saya dah masukkan. Okey, mana yang lain nanti kita masukkan dalam bekas lain lah. Okey. Okey, ini contoh sajalah saya bagi, maknanya satu ni sebab satu. Tadi kangkung saya dalam 160 gram. Jadi gula merah pun 160 gram. Sangat mudah. Okey. Jadi kita dah isikan sayur tadi kemudian kita ambil kertas A4 dan kita tutup lah. Okey, kita akan ikatkan dia dengan getah. Okey, tujuannya supaya kita nak beri ruang udara sikit lah. Lagi satu kelembapan tu dia tak di ni Maknanya sebab tu tak tutup pakai penutup yang asal tu, direct. Lagi satu, kalau penutup direct kan dia apa? Penutup direct ni dia tutup rapat. Kita tak nak tutup rapat. Sebab apa tak nak tutup rapat? Mungkin udara, cikgu? Ya, sebab proses pemeraman kita mengeluarkan gas. Jadi kita nak elakkan daripada meletup ke ataupun nanti tak jadilah daripada proses tu kan. Okay, jadi tutup tak perlu terlalu rapat sebab dia menghasilkan gas. Okey. Dia menghasilkan gas. Okey, contohlah kita dah siap. Okey. Jadi kita akan biarkan sehingga 5 hingga 7 hari di tempat yang redup dan berteduh. Dalam rumah ke luar rumah? Tak kisahlah. Terpulang, tapi sesuai dalam rumah lah. Dalam rumah, dalam almari ke, biasanya bawah sinki tu dia teduh. Tempat dia gelap lah. Sebab apa tak boleh direct pada cahaya matahari? Nanti bakteria yang baik tu yang nak membantu menguraikan sayuran kita, dia akan mati. Jadi dia tak dapat hidup untuk bantu jadikan sebagai baja lah. Okey, kemudian kita boleh labelkan lah. Untuk di rumah tu, mudah-mudahan di rumah atau tak kisahlah di sekolah pun kita boleh labelkan tarikh. Kita tulislah tarikh siap-siap hari ni. Berapa hari bulan ni kan? Hari ni, cikgu. Berapa hari bulan? Satu. Contohnya 1 bulan 7 lah, cikgu. Contoh hari ni 1 hari bulan. Lebih kurang lah jadi kita tulis lah. Okey, jadi kita tahu selepas 5 hingga 7 hari kita dah boleh ni. Ya. Okey, saya dah buat part saya. Bahagian saya nak uji Aiman, boleh tak? Boleh, cikgu. Saya nak tengok macam mana Aiman faham tak apa arahan saya tadi, jelas tak? Baik, cikgu. Jadi saya nak uji. Boleh mulakan? Boleh saya cuba, cikgu? Boleh. Okey, pertama sekali boleh saya ambil timbang, cikgu? Okey, boleh. Seronok, cikgu. Bab-bab ni. Jadi mula-mula sekali, cikgu, kita ambil sayur terlebih dahulu. Tapi, cikgu, untuk langkah keselamatan, boleh saya pakai sarung tangan, cikgu? Boleh. Okey, baik. Saya tak pakai sebab tak ada saiz. Tak ada saiz. Saiz Aiman. Baik, maknanya kita potong sayur ni, dia jangan besar sangat, jangan kecil sangat, cikgu. Betul. Okey, baik. Potong terlebih dahulu. Okey. Agak-agak lah 5 hingga ke 10 cm lah. Maknanya murid-murid kita di rumah pun boleh cuba juga. Boleh. Sayur-sayuran yang lebih-lebihan tu, yang kadang mak kita beli, lepas tu masak, lepas tu tak digunakan lagi kan. Lebih-lebihan tu boleh guna untuk sebagai baju. Bagi tahu kat mak tu janganlah dibuang sayur tu kan. Betul. Kadang-kadang kita tak tahu kan apa khasiat. Kita buang je sepatutnya. Cikgu, kita nak daun dia ke ataupun nak batang dia saja, cikgu? Boleh, keseluruhan, tak kisah. Keseluruhan. Okey, baik, cikgu. Saya dah dapat sebahagian daripada sayur ni. Boleh kita timbang, cikgu? Okey. Baik. Okey, cikgu. Saya dapat 292 gram, cikgu. Okey. Okey, jadi baik.
Nanti gula merah pun kita jumlah yang samalah. Baik, saya ambil bekas dulu. Dan saya ambil gula merah. Baik cikgu, saya ingat gula merah ni nak bagi sedap baja tu cikgu. Rupanya dia ada khasiat di sebalik tu cikgu. Ada khasiat di sebaliknya. Bukan sekadar untuk sedap sajalah. Okey, baik cikgu. 46. Jadi maknanya nisbah 1 dengan 1 Satu cikgu. nisbah 1. Satu Kalau nisbah 100 1. gram sayur, 100 gram gula merah. Maknanya untuk mendapatkan kualiti baja yang baik cikgu. Ya. Kita kena buat nisbah 1 kali 1 lah cikgu. Betul. Okey cikgu. Baik, cikgu, saya dah dapat jumlahnya. Lebih kurang 290 macam tu cikgu. 290. Okey. Jadi seterusnya cikgu, tadi cikgu gaulkan gula tadi dengan sayur, betul cikgu? Betul. Okey, baiklah. Jadi gaulkanlah. Okey. Saya tak boleh cakap banyak lah sebab saya tengah uji Aiman. Sedap pula cikgu ya. Sedap pula tengok Saya gaulkan dengan sebati. Nampak? Murid-murid kat rumah pun boleh cuba juga. Sebab mungkin ada di kalangan mereka ni duduk di kampung, ada sayur-sayuran kat rumah tu, boleh petik-petik lah dekat tepi-tepi rumah tu cikgu kan. Bayam, kangkung lah biasa. Kangkung kangkung ni mudah didapati lah kan. Biasa Okey, baik cikgu. Tanam. Saya rasa macam dah sebati dah. Okey, dah sebati. Jadi sekarang ni saya nak cuba masukkan ke dalam bekas ni cikgu. Okey, boleh. Boleh kita buat jualan. Okay. Tapi baja ni dia bukan sampai sini ya Man. Ada lagi? Ada lagi proses dia. Prosesnya. Nanti saya akan terangkanlah sebentar lagi proses apa selepas ni. Okey, baik cikgu. Baik. Okey, baja daripada sayur-sayuran ni Okey, cikgu. Sayur-sayuran ni dia mengandungi, macam saya kata tadi lah, dia mengandungi nitrogen yang tinggi. Okey, jadi dia untuk pertumbuhan daun. Pertumbuhan daun? Jadi sesuai untuk sayur-sayuran yang berdaun lah. Contoh kailan, sawi. Jadi sangat sesuai lah untuk kita gunakan baja ni. Jadi untuk buah kita gunakan baja lain lah. Baja daripada buah-buahan. Okey cikgu, saya nak cuba tutup bekas ni. Dia kertas ni tak kisahlah kertas macam mana cikgu. Biasa kertas putih lah kan. Kertas putih lah. Right. Baik cikgu, macam mana dengan hasil yang saya buat ni cikgu? Eksperimen kita. Okey. Mengikut arahan. Okey, dan saya rasa boleh kalau daripada 5 bintang saya bagi 5 lah, boleh lah 5. Alhamdulillah dapat 5 lah. Baik cikgu. Jadi apa langkah seterusnya yang boleh kita buat cikgu? Okey, kita dah siap ni. Kita akan simpan selama 5 hingga 7 hari. 5 hingga 7 hari. Okey. Kita sambung buah-buahan. Boleh cikgu? Boleh. Kita sambung buah-buahan pula. Nanti selepas buah-buahan baru saya terangkanlah macam mana untuk ni. Okey, untuk buah-buahan saya akan buat dengan Aiman sekali boleh? Boleh cikgu. Sebab Aiman dah mahir sayur-sayuran tadi jadi kita terus buatlah. Baik, kita nak buat buah-buahan apa cikgu? Okey, hari ni kita akan gunakan pisang. Gunakan pisang. Sebab apa? Sebab pisang sangat tinggi potasium. Potasium Sebab kalau biasa orang nak lumba lari cikgu, dia akan makan pisang juga. Okey cikgu, boleh kita mulakan cikgu? Boleh. Saya potong nanti Aiman boleh bantu untuk ni lah. Okey, pisang pun samalah, kita potong lebih kurang agak-agak dalam 5 hingga ke 10 cm. Baik cikgu. Baik, maknanya lepas kita potong ni cikgu, kita kena timbang ke macam mana cikgu? Okey, timbang. Boleh. Ataupun kita timbang dulu, boleh, tak ada masalah. Mana-mana sajalah, mana-mana yang dululah. Baiklah cikgu. Dekat sini kita dapat 289 gram. Okey. 200. Okey, jadi gula merah pun kita ni. Gula merah pun sama juga. Sama jugalah Okey, kita nak bubur dalam bekas. Okey, terus bubur dalam bekas. Okey cikgu. Berapa banyak tu cikgu? Okey, saya bantu Aiman isikan Maknanya kalau ikut tadi pun 1 nisbah 1. 1 nisbah 1. Buah pun 1 nisbah 1 juga. sama. Okey cikgu. Kita dah dapat jumlah dia. Sama Okey. Sama. Seterusnya cikgu. Okey, jadi kita akan gaulkanlah. Okey, baik cikgu. Gaulkan. Maknanya prosesnya ini dalam sama cikgu Ya, prosesnya sama je. Sama macam sayur tadi, kita tukar je. Okey. Jadi selepas dah siap ni kita terus masuk dalam bekas lah Masuk dalam bekas. Okey, sama juga kaedah yang sama kita gunakan. Tapi ni buah elok cikgu. Kalau buah dah rosak apa semua pun boleh juga. Boleh. Lagi satu sebab apa kita gunakan pisang? Kenapa cikgu? Tidak apple. Betul juga Sebab satu cikgu jawapan dia pisang senang nak dapat belakang rumah dia. Okey, sebenarnya
Pisang adalah salah satu buah-buahan yang manis dan juga lembut jadi sebab tu kita tak boleh gunakan apple. Apple tak sesuai sebab tekstur dia keras. Jadi dia akan mengganggu proses pereputan tu lah. Okey, Aiman boleh bantu saya untuk Boleh tutup. cikgu. Kita tutup guna kertas juga macam tadi guna cikgu. kertas macam tadi sama macam sayur tadi. Dan getah. Kita getahkan dia cikgu. Okey, Maknanya getahkan. kita nak simpan ni berapa lama cikgu? Sama Okey, macam sama sayur macam juga ke? sayur tadi 5 hingga ke 7 hari. Baiklah. Di tempat yang redup, di tempat yang teduh lah. Okey, macam saya cakap tadi, buah-buahan yang sesuai, yang manis, okey, dan juga lembut. Contoh isi manggis boleh okey, nenas. Dia agak lembut lah Maknanya mudah untuk dileraikan lah cikgu. diuraikan oleh bakteria tu. Baik cikgu. Okey. Jadi ini selesai kita punya eksperimen cikgu. Jadi nanti kita nak tengok apa hasilnya cikgu. Okey, prosesnya selepas saya nak cerita tadi kan. Selepas 7 hari kita akan ambil sayur-sayuran ini contoh yang dah siap dah selama 5 hari, 5-6 hari yang saya dah hasilkan sendirilah. Wow. Okey, jadi selepas kita dah hasilkan ni kita akan tapis. Tapis menggunakan penapis. Kita buat secara berperingkat lah, 2 peringkat. Okey, secara 2 peringkat dan hasilnya kita akan dapat satu bancuhan. Oh, ini hasil Ini dia. hasilnya. Setelah ditapis cikgu Pati. Okey. Untuk pati ni kita akan bancuh dengan air lah. Okey. Sebelum kita buat semburan atau siraman pada pokok. Okey, maknanya yang ni baru boleh jual. Ya, ini baru boleh jual dah dibotolkan. Okey, 2 mililiter pati ni kita akan bancuh dengan 1 liter air. Oh, itu nisbah dia. Nisbah dia. Baik cikgu, kita nak berehat seketika. Murid-murid mesti seronok kan dapat buat eksperimen bersama dengan cikgu pada hari ini. Tapi kita berehat seketika, banyak lagi yang menarik akan cikgu kongsikan selepas ini. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Didik TV KPM